Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sari berita penting, Sari tak pakai sari lagi kerana Sari sudah menjadi Sarianti. Oh, okey. Berita utama pada hari ini, siapakah yang bakal layak menjadi Perdana Menteri ke-8 dan di manakah hal tuju negara kita dalam parti politik Malaysia. Beritanya selepas ini. Jangan lupa subscribe dan juga follow, share dan tekan butang apa lagi ya? Share. Okay? Dan juga komen. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ni. Okey, iklan masuk. Masuk iklan tayar. Iklan apa? Iklan jambu sini. Iklan apa lagi? Iklan nasi lemak. Cepat. Panggil pakcik, makcik. Kawan, Kak Mila, mai. Jom, kita tengok. Jom. Yeah. Mana cepat nak live ni. Maafkan saya. Maafkan saya. Lambat sikit hantar skrip. Apa pun, terima kasih kerana masih lagi bersama kami di berita. Awak abang hang. Oh, lama berita Kedah pula. Awak abang hang. Dia tak ada berita. Awak ni abang hang. Oh, itu dia. Macam ada gaya pembaca berita tak? Oh, lama baca berita kat rumah. Tak pergi studio tapi studio kat rumah jadilah. Belakang underground tu. Belakang underground. Tak ada green screen lagi. Mana tu lepas ni ada green screen kita baik boleh kan. Daripada kita punya konten YouTube ni. Sebab dah lama rindu baca berita. Jadi baca berita kat rumah je lah. Sebab dah pencen baca berita, kita baca berita kat rumah. Apa susah, sekarang kita ada YouTube. Jadi terima kasih kepada supporter-supporter yang terus subscribe, yang terus share dan terus komen-komen ni. Thank you so much. Saya tiba-tiba nak jadi baca berita. Cari ni, buka almari, cari kod ni. Tengok baju semua nampak masih lagi cantik, tersergam indah baju ni. Alamak, simpan buat kenangan. Tapi semua orang tahu konten YouTube saya ni tak ada bantai-membantai. Kita lebih kepada ideologi idea kita dan mencari solusi daripada cerita-cerita ini, supaya saya nak wujudkan daripada komentar-komentar saya ni, yang komen-komen kat YouTube ni, supaya ada percambahan idea, ada juga input-input yang menarik. Bukan sekadar menghentam-hentam, tak nak. Kita nak mencari solusi. Tak ada dalam konten saya yang tiba-tiba satu belah pihak nak melagakan, tak ada. Kalau anda tengok konten, isu itu adakah relevan ataupun tidak. Kalau tak relevan, apa solusinya? Kalau relevan, kita kekalkan atau bagaimana? Itu dia. Faham? Anak murid faham. Terima kasih. Alright. Okey, hari ni macam tadi kita baca headline. Baca headline tu, sehari berita penting. Alamak kan. Kenapa? Sebab kita lihatkan sekarang ni politik Malaysia ni dah di peringkat sini lah. Peringkat sini. Daripada bawah. Peringkat apa kita nak panggil lah? Peringkat di hujung nyawa. Ujung nyawa sini. Tapi sekarang nyawa anytime pun tuan boleh tarik. Betul lah. Apa sumbangan sebenarnya di kita, masyarakat, tak kira ahli politik ke, Tok Imam ke, Tok Bilal, untuk masyarakat sendiri. Dan itulah sebab kita nak lihatkan dari segi pentadbiran negara kita ni, PM yang ke-8 ni siapa? Anda rasa siapa? Cuba tengok siapa? Yang tu. Betul. Siapa? Yang tu? Siapa? Okey, tahu jawapan yang tu? Macam tanya ni, macam ada soal jawab ni kan. Berita boleh soal jawab dengan kamera kan. Tapi tak apa, anda boleh komen kat bawah tu. Komen yang benar-benar. Siapakah yang anda inginkan jadi Perdana Menteri? Siapa dia? Jadi kenapa? Anda boleh komen kat bawah-bawah tu. Jadi kita boleh tukar pandangan. Jangan hantam parti politik. Jangan. Ruangan Facebook. Facebook pula. YouTube saya tak ada macam tu. Jadi nak pergi tu kat YouTube lain. Kat saya punya, kita lebih, orang kata apa, harmoni. Indah. Harmoni. Tenang je kan. Kenapa benda ini berlaku dalam parti politik negara? Ada yang kata sebenarnya kerana jawatan Perdana Menteri itu sepatutnya diserahkan kepada orang lain. Tapi tunggu, bulan tak timbul-timbul. Tunggu, macam cerita P. Ramlee tu tak dapat nak disampaikan benda tu. Jadi nak sampai ke bulan 4 lah sepatutnya, bulan April, dan dianjakkan, kata Tun, untuk tunggu selepas APEC. Tapi lepas tu tak ada juga, ataupun bagaimana ke, mungkin benda itu dah didengar oleh Tun balik ke. Ini apa yang saya bercakap, apa yang telah dikeluarkan di artikel-artikel lah di media sosial. Jadi saya ulaskan balik benda tu.
adakah dengan sifat sebegini tu rasa macam okey, sepatutnya saya ni nak habiskan kerja dulu. Cakap macam tu dah, seorang macam tu kan. Orang Langkawi kan, Kedah. Jadi nak habiskan kerja dulu, tapi bila dah campur tangan macam ni, tak apalah. Tak apalah, saya letaklah jawatan. Nak sangat benda ni, ambil lah. Okey, mungkin begitulah ceritanya. Selepas dilantik sebagai Perdana Menteri interim untuk buat sementara waktu, jadi Tun dah tak ada terlibat dengan mana-mana dah. Dia lebih personal. Mungkin apa pandangan dia kepada yang di Tuan Agong, siapakah yang layak itu amat bukan dari segi bias parti politik. Jadi untuk dia sendiri melihat masa depan negara siapa yang layak. Orang ni. Jadi itulah bijaknya Tun di situ. Sangat-sangat brilliant. Yalah, dia pun dah mentadbir negara kita, dah macam-macam kemajuan kita tengok kan, memang orang yang bijak lah. Persoalan sekarang ni, ada juga yang mengatakan sebelum ini menyokong kata-kata Tun Tindak Tanduk Tun ni, dan melihatkan nak mewujudkan kerajaan perpaduan, #kerajaan perpaduan. Lepas tu tarik balik sebab masih ada lagi DAP dalam tu, dan buat muafakat nasional untuk serahkan kalau boleh mereka berpandangan supaya ia terletak kepada rakyat sendiri memilih siapakah Perdana Menteri yang layak, siapakah yang layak untuk merajui tonggak nombor 1 negara ni. Tapi saya lihat di situ boleh, tak apa, boleh. Saya lebih nak bercakap tentang masyarakat kita lah, rakyat kita. Saya tak nak cakap tentang parti politik mana-mana tu, mereka ada cerita masing-masing. Apa pun yang berlaku, kalau ia dibubarkan, parlimen dibubarkan dan ada pilihan raya dan sebagainya, apa yang rakyat mahukan, ini penting. Jangan pakai duit rakyat untuk berkempen. Pakailah duit sendiri, ahli politik tu sendiri, kerana dia nak naik menjadi ahli politik. Kerana bila dah pakai duit rakyat, pergi berkempen pun tak rasa apa-apa. Kita mesti menang. Tapi kalau dia pakai duit dia sendiri, berbeza. So saya dapat rasakan juga benda ni. Bila saya buat stand up comedy, kalau kita bagi tiket free kat orang akan datang. Pukul 8 show, pukul 10 dia sampai. Pada pukul 10 nak habis. Tadi jam lah, hujan lah, mak sakit lah, mak kahwin lain lah, macam-macam hal kan. Tapi kalau dia bayar duit sendiri, orang tu datang bayar duit sendiri, dia akan datang tunggu. Dia nak menyaksikan sebuah persembahan. Dia nak rasa nak relax, nak bergelak, ketawa, tak nak fikir masalah kerja. Berbeza. Begitu juga yang kita translate kan kepada parti politik ni, sama je. Kita ringankan sikit kan. Jadi kalau nampak benda ni, percakapan itu pun kita tahu dia ni kelas ni. Dia ni lain macam ni. Itu terpulang pada hak masing-masing lah untuk menilai sesuatu perkara itu. Ada komen ke kat sini? Tak ada komen. Saya ingat macam komen. Rupanya telefon saya yang scratch kat situ. Tiba-tiba ada bunyi, macam ni ada punya line tu kan. Mana ada komen kita buat live macam ni kan. Jadi siapakah Perdana Menteri ke-8? Jadi ada komen kat bawah tu, dan hala tuju negara kita nak lihatkan bagaimana perkembangan terkini juga situasi politik. Dan saya juga dikabarkan pada hari ini 26 Februari melihatkan artikel-artikel utama, berita-berita utama ni, yang di-Pertuan Agong berkenan untuk bersama dengan 200 lebih, tak silap saya, perwakilan ataupun ahli-ahli parlimen ini untuk bersemuka dengan di-Pertuan Agong. Mungkin antara perbualan atau perbincangannya selama 2-3 minit tu, idea-idea bagaimana nak meningkatkan lagi daya maju negara kita. Adakah seseorang itu yang layak atau tidak layak, mungkin pandangan-pandangan siapakah yang layak jadi PM ke-8 dan semua. Jadi antara ini jelas bagus sebenarnya untuk melihatkan perkembangan dan juga ideologi berbeza dari segi parti politik masing-masing. Jadi terus itulah yang kita harapkan, perkembangan positif. Cuma kalau kita lihat setakat ini 26 Februari ini tidak ada lagi kata dua ataupun pandangan daripada pihak kerajaan. Hanya kita dengar daripada parti pembangkang saja yang bercakap tentang muafakat nasional ni. Kita akan tunggu lagi, macam berita betul-betul ni. Kita akan tunggu lagi wartawan kita di lokasi, apakah perkembangan terkini. Kesefahaman politik ni adakah masih okey atau tidak okey. Jadi perkembangan politik negara adakah masih lagi tenat ataupun tidak tenat. Kalau tenat kena jumpa doktor lah. Ceritanya spekulasi macam-macam. Saya pun baca juga di sini. Malaysia 2020 ni menjadi satu perkara yang tak disangka-sangka. Sebab masa kecil dulu, ataupun siapa-siapa lah yang pernah ingat dulu, tahun 2020 ni ada apa? Ada kereta terbang. Kereta terbang, tapi tak ada pun kita tengok terbang. Sekarang ni jawatan yang terbang. Siapakah yang dapat
dapat tangkap jawatan tu. Oh, ini dah macam stand up comedy. Tak ada ulas tentang apakah yang jadi pada Malaysia ni kan. Jadi itulah, nak tengok komposisi yang sangat baik, implikasinya kepada negara kita. Ayat berita. Ayat gempak. Biasa kita pakai ikut baca berita, kena ayat power-power juga kan. Okey, selepas ini kita akan saksikan. Jadi anda komen-komen kat bawah ni, anda komen-komen siapa yang layak jadi Perdana Menteri ke-8 dan kita tengok siapakah yang layak selepas ini. Saya tak ada bagi giveaway lah. Tiba-tiba betul dapat, tak bagi ada tak ada. Cuma kita lihatkan betul tak sangkaan anda, jangkaan anda tu seseorang ni layak jadi Perdana Menteri. Kita akan update lagi YouTube kita kan. Terima kasih kerana menonton YouTube saya Hilmi Ashley, dan juga terima kasih subscribe, dan juga jangan lupa share. Yang baik datang daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri saya sendiri. Salam kata junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita aman, damai, kita harmoni semua. Right Malaysia. Okay, alright. Takbir, Allahu Akbar. Kita jumpa lagi. Peace and now. Macam baca berita lain sikit. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Kita akan berhenti rehat seketika. Kembali selepas besok video lain. Jumpa lagi.